Terima jadi dia tengok sini bukan dia. Nanti kita sambung tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini 28 Oktober, kes baru 801 kes, dan kes terkumpul sekarang COVID-19 berjumlah 29,441 kes. Dan benda ni berlaku tuan-tuan, peningkatan kes ini setelah berlakunya PRN negeri Sabah. Lepas pergi kempen di Sabah, kemudian balik mai dan mulalah merebak ke seluruh negara. Kalau peringkat awal kita Kedah saja dan Sabah, tapi hari ini kes sudah merebak ke seluruh negara. Dan negeri Sabah, Negeri Sembilan, Selangor dalam tempoh PKPD sekarang ni bagi mengekang kes ini daripada merebak. Namun kesnya agak membimbangkan kita. Maka sebab itulah 2-3 hari ini tuan-tuan, kabinet mengemukakan cadangan supaya diisytiharkan darurat pentadbiran kepada duli yang di-Pertuan Agong. Tujuannya adalah untuk mengekang COVID ini secara lebih efektif lagi. Sebab dalam tempoh terdekat ni akan ada PRK Batu Sapi. Dan begitulah yang keduanya, PRN Sarawak kemungkinan dia akan tamat tempoh dan terpaksa diadakan PRN pula. Dan dalam pembentangan bajet ni, andai kata bajet ni tidak lulus, kemungkinan Perdana Menteri akan bubarkan parlimen, diadakan PRU 15. Jadi PRU ni dia sopok kita mesyuarat lah. Sopok kita ada persatuan, kita ada parti. Setiap tahun dia ada mesyuarat. Mesti ada mesyuarat. Itu undang-undang dia. Sama dalam konteks negara, bila berlaku kematian mesti diadakan PRK dalam tempoh 60 hari. Samalah bila tamat tempoh suatu kerajaan negeri ataupun kerajaan ni, bila dibubarkan Dewan Undangan Negeri ataupun Dewan Parlimen Rakyat, maka dalam tempoh hari mesti diadakan pilihan raya. Sedangkan telah terbukti kepada kita, bila diadakan PRN Sabah, berlaku kempen bimbang kes ni merebak, maka atas kebimbangan kes ini makin bertambah itulah, maka kerajaan mengemukakan cadangan supaya diadakan darurat pentadbiran. Sebab bila darurat, maka dengan sendirinya boleh ditangguhkan PRK dan boleh ditangguhkan hatta PRU pun boleh ditangguhkan. Namun begitu, Duli Yang Mulia yang di-Pertuan Agong menolak cadangan ini. Namun kita sebagai hamba rakyat merafak sembah Duli Tunku lah. Kita kalau boleh kita mengemukakan dan merayulah kepada Tunku supaya mempertimbangkan semula. Sebab kalau kita baca sejarah, darurat ni bukan saja boleh diadakan bila berlaku ancaman keselamatan, malah dia boleh berlaku dengan sebab ekonomi, dengan sebab politik, termasuklah dengan sebab kesihatan. Kalau dalam sejarah pernah berlaku zaman sahabat, berlaku taun yang dahsyat sehingga salah seorang sahabat besar, Abu Ubaidah Al-Jarrah, mati kesan daripada taun, menyebabkan
Gubernur ketika tu bila dia ambil alih Amrul Az, bila dia ambil alih jawatan terus dia kenakan darurat supaya diadakan undang-undang yang luar biasa. Sekarang ni undang-undang biasa, maka dia adakan luar biasa bagi mengekang wabak tahun ketika tu. Maka kita pun kalau kita hari ni kalau Tok Guru sebut, dia kata sebenarnya dalam suasana nak mengisytiharkan darurat ni kita tak boleh rujuk politik, orang politik saja, kena rujuk pasukan keselamatan, kena rujuk KKM. Perlu tak perlu diadakan darurat pentadbiran bagi mengekang COVID ini daripada terus merebak, kerana kita bimbang andai kata wabak ni merebak sampai satu tahap yang di luar kawalan. Bila di luar kawalan sudah tentulah akan mendatangkan mudarat yang besar. Sekali lagi kita rayulah kepada Duli Yang Mulia Yang Pertuan Agong, kemungkinan baginda boleh memikirkan semula cadangan kabinet untuk diadakan darurat pentadbiran, insya-Allah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan muslimin muslimat dimati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kitab kita Beriman Kepada Allah karangan Syekhuna Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Haji Awang. Kita masih lagi membicarakan tentang uluhiyah, pembahagian tauhid kepada rububiyah, asma wa sifat, dan juga yang ketiga adalah uluhiyah. Kita sampai di muka surat yang ke-9 tu masih lagi hujah-hujah yang dikemukakan oleh Tuan Guru berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang seterusnya ialah daripada surah Hud ayat 88, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Maksudnya kita kena berharap kepada Allah sahaja. Nak bergantung harap ni hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita kena letakkan pengharapan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Allah saja tempat berharap. Itu maksudnya kita sebut bila la ilaha illallah tu, tidak ada Tuhan yang kita nak bergantung harap melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian firman Allah Taala lagi, wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dzunubi ibadihi khabira. Surah Al-Furqan ayat 58. Artinya, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Maksudnya kita jangan bergantung harap kepada manusia yang akan mati. Sebaliknya, bergantunglah kepada Allah yang kekal hidup. Itu. Kemudian ayat ini sebut wasabbih. Maksudnya hati kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mulut tasbih subhanallah 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 subhanallah. Maksudnya sentiasa memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud ulama kata, maksudnya kita ni dalam masa yang sama kita bertawakal, hati kita bertawakal, tapi diri kita terus beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena wa kafa bihi bi dzunubi ibadihi khabira, dan cukuplah dia mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Maksudnya kalau konteks kita adalah kita sebagai pendakwah, kita nak ajak orang kepada Islam. Mana-mana nabi, mana-mana alim ulama, tanyalah siapa saja yang berdakwah ni, bila dia nak berdakwah pasti ada yang akan menolaknya. Kalau kita orang tolak gitu, apa ni, pasal apa aku nak ajak hang kepada kebaikan, pasal apa hang boleh tolak ni, hang tak tahu kau dosa banyak ni, dosa besar ni tolak ni. Kita tak perlu fikir benda tu. Sebaliknya kita terus berdakwah dan kita terus beribadat pada Allah. Maksudnya jangan kita sibuk duk nak hitung dosa orang, pasal apa kamu tolak. Dengan kita duk sibuk diri kita duk tanya pasal apa kamu tolak, tapi
Dalam kita takwah, terus kita sibukkan diri kita beramal ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana di hujung tu Allah ni mengetahui dosa-dosa hamba-Nya. Biarlah orang yang tolak itu, biar dia tolak sebab apa? Allah lah yang akan menghitung dosanya. Baik. Jadi ini maksudnya dalam konteks kita ni, kita berdakwah, kita sebagai orang beriman, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bergantung harap kepada manusia. Kemudian firman Allah Taala lagi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, surah Al-Hijr ayat 99. Dan semualah Tuhanmu sampai datang kepadamu oleh yang diyakini. Tengok ulama tak sebut, dan hendaklah kamu beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datang yakin, sampai mati. Yakin ni ialah sampai mati. Sebab tu bila orang mati kan, orang yang talqin kata, dia kata yakinlah kamu bahawa ni mati ini sebenar. Dia yakinlah ketika tu. Soal muka nakir ini sebenar. Semua sebenar, yakinlah bila dia mati, yakin. Lepas tu kita kena beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala sampai mati. Maksudnya ibadat ni, contohlah kalau solat ni tiada masa rehat, tak ada masa berhenti. Aisyah, aku ni lama dah pencin dah, kerja dah pencin. Semayang tak ada pencin, semayang sampai mati. Contoh kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda semayang sampai mati walaupun akhir. Sirah akhir bagaimana Nabi yang sampai terpuasa dipapuh untuk ke masjid untuk nak sembahyang. Baik. Kesimpulan daripada ayat-ayat kita baca, tauhid inilah yang menjadi awwaluddin dan akhirnya. Tauhid apa? Tauhid la ilaha illallah ni tauhid awwaluddin. Maksudnya bila mula nak masuk agama, asyhadu an la ilaha illallah, dan akhirnya mati kita. Kita doa Allah majal akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Ya Tuhan, jadilah kalimah yang terakhir yang keluar daripada mulut kami ketika kami nak keluar daripada dunia ni, la ilaha illallah. Itu tauhid. Tauhid. Sebab itulah Syed Qutb bila dia nak dijatuhkan hukuman gantung, orang nak gantung dia tu main, hai Syed Qutb, ni aku nak gantungmu ni, hang ucap dulu. Ucap. Lalu Syed Qutb kata, aku ni berjuang untuk nak melaksanakan kalimah la ilaha illallah ni lah, sampai aku hari ni dibunuh oleh kerajaan kamu. Untuk kena ucap lain, dia kata, bukan aku. Maksudnya kalimah la ilaha illallah ni mesti dibuktikan dengan amalan hidup kita. Dan ketika kita mula nak Islam tu, kita sebut la ilaha illallah, maka setelah kita praktikkan la ilaha illallah tu, maka dekat nak mati, sempurnalah kita akan keluar la ilaha illallah. Batin dan zahirnya, maksudnya di luar kita sebut, di dalam kita yakin. Jadi sebut mana iman. Apa mana iman? Iman ini ialah ikrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi wa amalu bil jawarih. Iman ialah kita ikrar dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Benarkan dalam hati, aku yakin tidak ada Tuhan yang semua melainkan Allah, dan aku yakin Nabi Muhammad ni pesuruh Allah. Wa amalu bil jawarih, yang puasa tunduk patuh pada segala hukum hakam Allah SWT. Menjadi pertama dalam dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam dan penyudahnya. Nabi-nabi semua ajak orang ani'budullah, semua ajak kepada menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Itulah juga makna la ilaha illallah, kerana yang dikatakan ilah itu ialah yang disembah. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada apa? Tidak ada yang disembah, tidak ada yang dikasihi, tiada ada yang ditakuti, tiada ada yang dimulia, tiada ada yang diyakini, tiada yang maha besar, tiada yang kepadanya, tiada terhadapnya, tiada kerananya, tiada menurut hukumnya, illallah, melainkan Allah lah yang kita nak sembah.
Allah lah tempat kita kasih, Allah lah yang ditakuti, Allah lah yang dimuliakan, Allah lah yang dikeni, Allah lah yang maha besar. Kepada Allah lah kita beribadat, kerananya lah kita beribadat, hukumnya sajalah kita. Tu besar tu kalimah la ilaha illallah. Sebab itulah kalimah Allah ni cukup simple kan. Cina-Cina pun aku pemulihan nak sebut la Allah. Ramai yang Cina sebut la ilaha illallah, tapi kenapa Abu Lahab, Abu Jahal tak mahu menyebut la ilaha illallah yang cukup simple? Sebab Abu Lahab tahu, bila aku sebut la ilaha illallah, aku tak boleh sembah berhala dah. Aku tak boleh turut peraturan-peraturan lain. Aku tak boleh turut nafsu aku kena turut Allah. Sebab tu dia tak nak mengucap. Kita hari ni hafal la ilaha illallah kan, tak memahami makna dia yang sebenarnya. Kemudian di atas dasar tauhid inilah diutus para rasul alaihi wassalatu wassalam, diturunkan kitab-kitab, berpecahnya manusia kepada mukminin dan kafirin dengan kalimah la ilaha illallah ni lah. Ada manusia mukmin, ada manusia kafir. Kenapa dia kafir? Kerana dia enggan mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dengan kalimah inilah, siapa yang menerima kalimah ini akan ke syurga. Siapa yang ingkar kalimah ini, maka dia akan ke neraka. Na'udzubillah. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ulama kata inilah seruan pertama dalam ayat Al-Quran. Dan Allah seru pada ya ayuhan nas, hei orang. Hei orang, kalau kamu ni orang bukan tiang kayu, bukan tiang batu, dengar apa nak tak? Maksud orang di sini termasuklah mukmin dan kafir. Berarti ayat Quran ini adalah untuk orang beriman dan orang kafir. Orang kafir baca tak Quran? Tak baca. Habis lagu mana dia nak tahu? Maka inilah tanggungjawab kita orang beriman. Wajib belajar Quran, faham Quran, dan wajib sampaikan kepada orang kafir supaya dia pun dengar juga, dia pun tahu. Apa kena buat? U'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu tu? Alladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kamu. Kamu kena sembahlah Tuhan yang ciptakan kamu. Jangan kamu pergi sembah benda yang kamu cipta. Hari ni kan, dia pergi cipta benda tu, buat kepala besar, buat ada tanduk, buat kaki empat, lepas tu pergi sembah. Tak betul. Orang yang cerdik patutnya sembah apa? Sembahlah Tuhan yang cipta kamu, baru betul. Lah ni orang pergi sembah benda yang dia buat. Tak pandai sungguhlah. Tak pandai. Sembahlah Tuhan yang ciptakan kamu. Dan walladzina min qablikum, dan juga cipta orang-orang yang sebelum kamu. Berarti tok nenek kamu juga Allah cipta. Moga-moga kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Firman Allah Ta'ala lagi, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Surah Al-Mu'minun ayat 23. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, hei kaumku, sembahlah oleh kamu akan Allah, kerana sekali-kali tidak ada Tuhan ilah bagi kamu selain dia. Mengapakah kamu tidak mahu? Mengapakah kamu tidak bertakwa kepadanya? Berarti Nabi Nuh alaihi salam juga diperintahkan supaya menyeru kaumnya supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi dulu diutuskan kepada kaum masing-masing. Sebab tu kita tengok banyak nabi semua dia seru ya qaumi ya qaumi. Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidak kami utuskan ke umat melainkan kepada seluruh umat manusia. Jadi orang tanya, kenapa nabi-nabi dulu diutuskan kepada kaum dia saja? Kenapa Nabi Muhammad diutuskan pada seluruh kaum? Ulama menjawab, kerana zaman Nabi Muhammad adalah zaman IT, zaman dunia global, dunia tanpa sempadan kan. Kalau dulu dia terpaksa lah ceramah dekat orang kampung dia saja.
Sebab apa? Maklumat boleh sampai sekitar tu saja. Adapun zaman Nabi Muhammad SAW, maklumat sampai ke seluruh dunia. Contoh kita buat live ni satu dunia tak tahu. Itulah Nabi diutuskan apa? Kemudahan yang disediakan oleh Allah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luas. Betulah besarnya pahala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu Nabi ni, Nabi tak minta supaya kita ni hadiah kamu ni bila aku wafat tolonglah hadiah Fatihah kat aku, tak. Kenapa? Setiap kali kita baca Fatihah, setiap kali kita sembahyang, setiap kali kita baca Quran, apa saja ibadat yang kita buat, semua sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi minta apa yang Nabi minta kat kita? Nabi minta saluni al-wasilah. Tolonglah minta kat aku, tolonglah minta kat Tuhan supaya aku dapat wasilah. Apa itu wasilah? Jawatan memberi syafaat di akhirat. Yang kita duk baca kan. Betul, ulama kata jangan tinggal. Tapi orang kita tinggal. Yang tak tinggal doa ni saja. TV dengan radio saja. TV dengan radio tak pernah habis, hari-hari dia baca. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Tu kita doa tu. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad al-wasilah. Tu jawatan tu, jawatan pemberi syafaat. Nabi kata aku mengharapkan supaya aku dapat jawatan tu. Sebab apa? Aku nak guna tu untuk nak bagi syafaat pada umatku. Yang kita sebut dulu, semua nabi-nabi ni ada doa mustajab. Nabi Nuh ada doa mustajab, Nabi Ibrahim ada doa mustajab. Semua nabi-nabi ni guna doa tu semasa di dunia lagi. Tapi Nabi Muhammad kata aku simpan doa tu di akhirat nanti untuk nak selamatkan umat aku daripada azab api neraka. Tu Nabi kita ni sekarang musim Nabi. Esok cuti Maulud. Bila Maulud ni kita kena ingat, kena sanjung, kena kenang kembali, bangkitkan semula mahabbatur Rasul, cinta kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda ni sangat-sangat harisun alaikul mukminin raufur rahim. Nabi ni sangat-sangat nak supaya kita beriman, dan Nabi ada Allah anugerah pada sifat dia. Dua nama Allah yang Allah bagi kat Nabi. Apa dia? Ar-Rauf. Allah Ar-Rauf, Ar-Rahim. Tapi Nabi ni Allah Raufur Rahim. Allah Rabbi. Kita mengaji awak nanti kita akan jumpa bab Rahman. Allah ni bersifat Rahman, Allah bersifat Rahim. Rahman ni Allah sayang pada semua manusia, mukmin dan kafir. Tapi Rahim, Allah belah kasihan pada orang. Berarti Rahim, sifat Rahim ni yang ada pada Allah bagi situ pun itu. Bagaimana Allah ni kasih kat kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat-sangat kasih pada kita. Sehingga Nabi ni diriwayatkan menangis bila Nabi baca kisah Nabi Isa, in tu'azzihum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa intal azizul hakim. Baca doa nak tentang Nabi Ibrahim pun, faman tabi'ani fa innahu minni faman atani. Siapa-siapa yang turun doa ni, berarti Nabi Muhammad kata Allah sayangnya Nabi Isa pada umat dia, sayangnya Nabi Ibrahim pada umat dia. Nabi menangis. Nabi menangis. Lalu bila Nabi menangis, Allah dengar. Allah kirim ke Jibril, pergi kamu tanya Muhammad tu dia menangis pasal apa. Malaikat Jibril pun turun. Turun tuan-tuan, bukan dekat, bukan nak pergi Johor, daripada langit. Langit nak turun main. Setakat nak tanya menangis apa. Tu patuhnya malaikat turun. Tak ada kali turun datang beribu. Tak tahu lah jarak ni berapa sampai NASA pun tak tahu tuan-tuan. Jarak matahari dengan bumi tahu. Jarak matahari dengan bulan dengan bumi tahu. Jarak bumi dengan langit NASA pun tak tahu tuan-tuan. Malaikat turun. Ya Muhammad, Tuhan tanya apa menangis? Aku menangis kerana hari ini aku boleh duduk perhati. Kalau umat aku buat silap, aku boleh tegur, aku jaga. Tapi bila aku tak ada, nanti siapa nak jaga umat aku? Lalu malaikat pun naik. Tuhan, Muhammad bimbangkan umat dia. Lalu Allah turun beritahu, wala saufa yu'ti. Wala saufa yu'ti fatarda. Aku akan bagi pada kamu hai umat sehingga kamu ni puas hati. Aku akan bagi apa saja sehingga kamu puas hati. Dan sebutnya
Cerita ni tuan-tuan menggambarkan cinta kasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka kita pun kenalah cinta kasih juga pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempena dengan peristiwa sambutan Maulidur Rasul ni, kita banyakkanlah selawat dan kita hidupkan kembali sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Baik, firman Allah Taala lagi, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Surah Az-Zukhruf ayat 45. Dan tanyalah, Allah suruh wahai Muhammad, tanyalah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utuskan sebelum kamu. Ulama kata nak tanya mana rasul tak ada arahan. Jadi tanyalah kepada pengikut-pengikut dia. Siapa dia? Yakni Yahudi dan Nasara yang memang ada ketika tu. Waktu Nabi lahir ni tuan-tuan, memang dah ada ulama-ulama Yahudi dan ulama-ulama Nasara ni. Mereka pun dulu baca kitab Taurat, mereka dulu baca kitab Injil. Memang dalam kitab Injil ni ada, masih lagi ada saki baki tentang keimanan pada Allah. Muhammad pergi tanya mereka, adakah Nabi-Nabi, adakah Nabi Isa, adakah Nabi Musa, Nabi-Nabi lain lah, kami pernah suruh mereka sembah lain daripada Allah? Sudah tentulah mereka akan jawab tidak. Mereka pun tak boleh nak tipu, sebab di tangan mereka ada kitab yang tetap menyatakan kena sembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi nak sebutnya semua nabi-nabi mengajak kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian firman Allah Taala lagi, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku. Tapi dengan ulama kata makna yang paling tepat, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada aku. Dia beza. Sembah ni, kalau orang ni dia sembah saja, kadang-kadang dia belum mengabdikan diri lagi. Contoh, kalau orang sembah saja, dia semayang, dia puasa, dia zakat, tapi hal-hal hukum lain dia tak turut. Ada orang semayang, puasa, zakat, tapi dalam muamalah riba dia masih terlibat lagi. Ada orang semayang, puasa, zakat, tapi bab syariat-syariat lain dia tak boleh terima. Itu belum lagi mengabdikan diri. Maksudnya kita tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan mengabdikan diri. Maksudnya kamu kena semayang, puasa dan tunduk patuh pada segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita layak jadi hamba. Lepas tu nak Allah ni panggil Nabi kata, subhanallazi asra bi'abdihi, maha sucilah Tuhan yang telah menjalankan hambanya. Siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi ni layak menjadi hamba Allah, sebab Nabi ni tak pernah pun merungut. Malah Nabi ni dia sentiasa nak beribadat pada Allah, sehingga diceritakan, diriwayatkan Ummul Mukminin kata Nabi sembahyang sampai bengkok kaki. Ditegur oleh Ummul Mukminin, ya Rasulullah, engkau ni diampunkan dosa dulu dan kemudian, kenapa sampai sembahyang sampai bengkok kaki? Nabi kata, afalam akun abdan syakura, salahkah aku untuk nak menjadi hamba Allah yang bersyukur? Nabi. Jadi kita mendoakan supaya kita juga jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sentiasa tunduk patuh pada kaedah dia. Hamba ni siapalah? Hamba berbeza dengan pekerja. Pekerja ni dia buat kerja. Kalau dia ni apa? Bahagian engineer, dia buat bagi bidang dia saja, hal dia tak buat. Dia kerja-kerja apa? Pukul 8 sampai pukul 5. Nak tunggu salin sampai kerja? Oh, tak boleh. Saya kerja kat pukul 5 kerja. Tapi kalau hamba ni buat segala-galanya tanpa berkira. Begitu kita ni beribadat pada Allah, tak boleh nak kira. Sentiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Sufyan, ditulis itu menggunakan suad, tuan-tuan kena tukar guna sin. Sufyan, berkata Abu Sufyan, sin. Ketika ditanya oleh Maharaja Rom tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
apakah yang dia cakapkan kepada kamu? Abu Sufyan menjawab, dia berkata, sembahlah kamu akan Allah dan janganlah kamu menyengutuinya dengan sesuatu yang lain, dan tinggallah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kamu. Maksudnya orang Arab ni sebelum dia beriman, dia sebut macam-macam lah kan, Abdul Uzza, Abdul Manat, macam-macam sebagainya. Tapi bila dah beriman, tak pula Abu Sufyan ni. Abu Sufyan tuan-tuan menjadi sejarah yang hebat. Dia lawan Nabi selama 20 tahun kan? Tapi bila Nabi dalam Fatu Mekah, dia masuk Islam. Sebelum Fatu Mekah ni, Nabi hantar seorang sahabat untuk merisik. Sahabat ni tuan-tuan jumpa ada Abu Sufyan. Abu Sufyan memang kepala apa nak kata pula penyamun, lebih pula penyamun lagi. Dia ni mastermind tuan-tuan. Mastermind ni. Kalau polis tuan-tuan, bila berlaku apa-apa kes, kalau contoh tuan-tuan buat demonstrasi kan, demonstrasi, polis tak tangkap semua, dia akan cari kepala dia tu. Mastermind. Jahat kepala ni jom demonstrasi, dia kena cari kepala. Maka Abu Sufyan ni mastermind perang Badar, mastermind perang Uhud, perang Badar tuan-tuan, perang Uhud. Berapa ramai yang sehingga Nabi luka-luka. Mastermind perang Ahzab ni Abu Sufyan. Tapi bila sahabat ni, dia boleh dah pula, tapi dia tak bunuh. Dia tak bunuh. Dan Nabi Musa hampir risik, hanya bunuh. Waktu sampai di Mekah, dia sampai Mekah pun ada sahabat nak bunuh dia, Nabi kata jangan. Jangan. Maka akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Itu nak bagi kita tuan-tuan, kita bolehlah bermusuh dengan orang, tapi berpada-padalah. Nabi kata, kamu nak musuh dengan orang, berpada-padalah, kerana mungkin suatu hari musuh tu akan jadi kawan kamu. Itulah nak kawan baik. Jangan rakak peluk kamu ni, cium miap-miap dah gilap juga. Kenapa? Kawan yang baik tu satu hari akan jadi musuh kamu. Berpada-pada. Baik, Abu Sufyan. Kemudian ketahuilah bahawa tauhid uluhiyah itu menjadi awal-awal yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf, bahkan sehingga akhir hayatnya. Kita perbihan tuan-tuan, lebih sikit bawah je. Dan perkara pertama, kepada sesiapa yang mahu memeluk agama Islam, dia sebut dah tadi, dan kalimah yang akhir ketika dia meninggal dunia, itu yang kita doa selalu. Itulah sahaja tauhid yang disampaikan oleh para rasul alaihimus salatu wassalam, seperti yang diwahyukan kepada mereka. Maka janganlah dipakai huraian yang tidak ada kena mengena dengan apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan mereka yang menurut jejak langkah yang seikhlas-ikhlasnya hingga hari kiamat, yang tidak melampaui batas atau mengurangkannya. Kita dalam beriman ni jangan sampai over dan jangan mengurangkan. Sesungguhnya tidak ada yang lebih sempurna dari tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita mengikutinya, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabatnya membaca pada tiap-tiap pagi, yang kita jadikan ini sebagai zikir kita. Zikir maksurat, zikir pagi, zikir petang. Apa bacaannya adalah asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ini hadis sahih. Berarti tuan-tuan baca zikir ni, sebab tu zikir ni nama zikir maksurat, zikir yang diambil direct dan diriwayatkan dengan sahih. Lepas tu ada satu kitab yang baca di Masjid Kelana Lama, kitab Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ni kan zikir-zikir dia, sama ada nak tidur, nak bangun dan sebagainya, semua diriwayatkan dengan hadis yang sahih. Kita pun diminta kau boleh beramallah dengan zikir-zikir ni dulu. Probih dulu hadis sahih ni. Kemudian barulah ambil dhaif dan sebagainya. Jangan kita duduk beramal hak dhaif dulu. Setengah. Jangan kata dhaif,
Tak ada kategori langsung. Luak langsung daripada Tuhan langsung. Ni ambil mana ni? Saya ambil dalam mimpi tu. Dia lagi pening tuan-tuan. Ni mana? Saya ambil daripada Tok Guru Ustaz ni. Dia suruh berzikir apa? Dia suruh berzikir 5 juta. Pening. Tak suruh berzikir pelik-pelik tu. Nabi tak pernah ajar zikir banyak-banyak kan. 5 juta, 6 juta, 7 juta. Sampai subuh tak bayang. Kenapa? Nak perubih zikir 5 juta. Tasbih 1,000. Tuan-tuan pernah tengok tasbih tu? Tasbih dia besar tu 1,000. Mana tengok dia berzikir tuan-tuan. Oh dia lantung perang. Saya habis kelamu-kelamu tu. Zikir. Nabi zikir je apa? Nabi zikir tak pernah lebih daripada 100. Tak pernah lebih daripada 100. 3, 7, 10. Nabi sebut 33 kan, 33, 34, 100. Lebih tak ada. Buat tu dululah. Hak tu pun banyak juga hak tu pun banyak dah. Duk sibuk dengan hak sejuta tu. Jadi baca ni, antara bacaan ni lain. Apa makna dia? Kami berpagi di atas fitrah Islam, kalimah ikhlas, din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan milah bapa kami Ibrahim dengan pegangan yang betul dan menyerah diri, dan dia tidak sekali-kali di kalangan orang-orang musyrikin. Apa makna milah? Milah ialah agama Ibrahim, ialah tauhid. Nabi Ibrahim tauhid. Kemudian din kita sebut tu, wa dini nabina, din ialah agama Nabi Muhammad, itu ialah apa yang dibawa dari Allah dengan ikrar kita sebut tadi, amal dan juga i'tiqad. Tu mana iman. Din. Kalimah ikhlas ialah syahadah la ilaha illallah. La ilaha tu dinamakan juga sebagai kalimatul ikhlas. Memang kita nak uluhiyah je lah, untuk nak melahirkan keikhlasan. Orang yang ada uluhiyah ni, dia akan ikhlas semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fitrah Islam itu ialah apa yang menjadi sifat dalam diri seseorang itu, yang terdiri daripada kasihkan Allah, beribadat hanya kepadanya dan tidak ada sekutu baginya, dan menyerah diri dengan sifat patuh dan ubudiyah. Wallahu a'lam. Dan akhir sekali tuan-tuan, nak sebut sikitlah isu yang terbaru ni. Tuan-tuan tengok isu orang fitnah menteri besar kita beli Wellfire. Jadi sebenarnya Wellfire tu bukan dibeli oleh menteri besar, tapi dibeli oleh syarikat Sada, syarikat ayah kita. Lalu bila kita kata Sada beli, kata Sada beli buat apa? Sada rugi duit tak ada. Sada ni tuan-tuan, sebelum kita ambil alih, dia memang dah rugi. Kalau tak silap anda, dia tinggal hutang sampai 36 juta. Tapi bila kita ambil alih, antara langkah yang diambil oleh Tuan Haji Sanusi kita tuan-tuan ialah dia tutup satu syarikat, anak syarikat Sada nama Telewood di Langkawi. Telewood ni satu anak syarikat, dia kutip bil di Langkawi rugi. Tapi bila kita tutup, Sada untung sebulan 2 juta. Wellfire baru 300,000. Sebulan boleh beli 6 biji tuan-tuan. Berarti saldo untung sebulan 2 juta, dan sekarang tu hak Telewood saja. Jadi tidak timbul masalah lah. Dan oleh kerana mereka ni fitnah, menteri besar kita telah pun failkan saman, antaranya kepada Mahfuz Omar, Dr. Ma'e, ada seorang lagi blogger tuan tak ingat nama. Blogger ni pun tuan, apa Facebooker ni, dah minta dengan lapan bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini memuan tarah. Saman sudah dihantar. Orang tanya pasal apa saman, tak kesian ke? Saman kerana apa tuan-tuan? Kerana bila lepas sebat fitnah, orang kampung percaya biar. Memang orang kampung percaya. Oleh kerana duduk sebut kali percaya, maka bagi meyakinkan orang kampung bahawa menteri besar kita ni taklah berperangai sebagaimana yang difitnah tu, maka kita kemukakan saman juga. Tu maklumat yang tuan-tuan kena tahu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadikas shalihin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah tuan-tuan, pada yang syar kita mai ajak lagi, mohon supaya Allah angkat, hilangkan, jauhkan kita daripada virus yang berbahaya COVID-19 ini. Yang kedua, kita mohon supaya Allah
Bagilah ketenangan, kesejahteraan pada negara kita ni daripada pergolakan politik penin kita tengok tuan-tuan. Jadi kita minta Allah reda lah. Hak mana gila-gila nak jadi PM tu kita kata bagi lupa lah, bagi hilang lah penyakit gila dia tu. Dan supaya politik kita lancar, kita doa. Kita tangguh dengan sama-sama baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.